Salam sejahtera Malaysia. Selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Wow. Satu demi satu pendedahan pengakuan daripada PAS. Dulu ada satu pengakuan daripada Tok Guru Hadi Awang. Dia mengaku dialah dalang pertama yang telah yang telah salah seorang yang telah menyebabkan Pakatan Harapan tumbang. Kali ini ada satu artikel daripada sahabudin.com.net 28 Oktober 2022. RUU 355 PAS didedahkan telah berbohong. RUU 355 PAS didedahkan telah berbohong. Saya terbaca, jadi saya tolong bacakan untuk kamu. Saya ada terbaca satu tulisan yang menyatakan bahwa RUU 355 tidak sempat dibentangkan kerana Parlimen sudah bubar. Sedangkan RUU berkenaan sudah siap. Lalu diceritakan pada 26 Ogos 2022, Jemaah Menteri telah bersetuju secara prinsip dengan cadangan penggubalan RUU 355. Draft RUU 355 juga telah disemak dan diluluskan oleh bahagian gubalan Jabatan Peguam Negara pada 7 Oktober 2022. Cuma tinggal nak bentang saja dakwa tulisan itu. Benarkah RUU ini hanya selangkah saja lagi? Atau ia hanyalah satu lagi alasan kerana sudah 3 tahun PAS di dalam kerajaan tapi masih gagalkan melaksanakan janji mereka? Mari kita lihat proses bagaimana satu-satu RUU itu boleh menjadi undang-undang. Nombor 1, Menteri berkaitan merangka dasar. Nombor 2, Menteri menyediakan usul rang undang-undang dan dihantar ke Jabatan Peguam Negara berbincang dengan pembendaraan dan kementerian berkenaan. Nombor 3, draft rang undang-undang disediakan oleh Jabatan Peguam Negara. Nombor 4, draft dibawa ke Majlis Kebangsaan bagi Agama Islam MKI untuk kelulusan. Nombor 5, draft diangkat kepada Majlis Raja-Raja untuk perkenan Tuanku Raja-Raja Melayu. Nombor 6, draft dibawa semula ke Kabinet. Nombor 7, draft akan masuk aturan urusan mesyuarat AUM di Dewan Rakyat. Nombor 8, bacaan kali pertama. Notis pemberitahuan tentang usul kepada Setiausaha Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Menteri membaca tajuk. Nombor 9, bacaan kali kedua. Rang undang-undang dibahaskan di Dewan Rakyat, iaitu meneliti kepentingan dan kesan usul kepada rakyat. Seterusnya, Menteri menjelaskan sebarang persoalan. Dan seterusnya, membuat undian sama ada menerima atau menolak undang-undang oleh Dewan Rakyat. Nombor 10, peringkat jawatan kuasa. Meneliti setiap fasa, jadual dan panduan secara terperinci dan membuat pindaan yang sesuai. Nombor 8, bacaan kali ketiga. Dibaca di Dewan Rakyat dan Dewan Negara, dihantar untuk kelulusan, mendapat ujian majoriti untuk diluluskan sebagai akta. Diperkenankan oleh YDPA dalam tempoh 30 hari jika diperkenankan. Rang undang-undang tetap akan menjadi undang-undang mengikut perkara 66 pasal 4. Warta Kerajaan. Nombor 9 yang terakhir, Warta Kerajaan. Dicatatkan sebagai rang undang-undang sah dengan kuasa Parlimen, dinyatakan tarik penguatkuasaan untuk diamalkan. Melihat kepada aliran di atas, jelaslah bahawa PAS baru saja berada di tangga ketiga. Kesian sungguh. Baru tangga ketiga, masih jauh lagi, bukan hanya selangkah saja. 3 tahun jadi kerajaan, satu hal pun tak selesai. Ditulis oleh Hisham Fauzi, mantan pegawai tugas-tugas khas Parlimen, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Wah, ini, aduh, Menteri di Jabatan Perdana Menteri sendiri untuk mantan pegawai tugas-tugas khas sendiri, Parlimen, Menteri Jabatan Perdana Menteri sendiri, Hisham Fauzi, yang telah membongkarkan perkara ini. Rupa-rupanya RUU 355 ini baru di tangga ketiga. Yaitu di tangga ketiga itu baru draft rang undang-undang
disediakan oleh Jabatan Peguam Negara. Aduh, jadi selama 3 tahun baru nombor 1 dan nombor 2 sahaja yang selesai. Sekarang baru di nombor 3, yaitu draft rang undang-undang disediakan oleh Jabatan Peguam Negara. Aduh, kantoi habis kali ini. Pak boleh buatlah. Kedapatan betul lah. Yang ini bukan calang-calang yang kasih kantoi, tapi ini mantan pegawai tugas-tugas khas di Parlimen, menteri di Jabatan Perdana Menteri. Nah, 3 tahun jadi kerajaan, satu hal pun tak selesai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, begitulah pembongkaran demi pembongkaran yang pasti bikin pening kepala. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Wow, ini hebat. Boleh berlaku tapi tak pelik. Tak pelik. Super pelik. Ini akan jadi super pelik. Wow. Anwar Ibrahim tolak. Yang lain-lain pun tolak. Akhirnya nampak seakan-akan Tun Mahathir sekarang dah jadi macam pengemis politik kah? Minta maaf kalau perkataan itu tak betul. Jadi kalau tak betul kamu boleh komen apa pendapat kamu. Sekarang dia tak pedulilah sama siapapun, dia boleh hilangkan ego dia untuk bekerja sama. Aduh, dia sanggup untuk lupakan segala-galanya dan bekerja sama. Dan terbaru ini ada satu artikel yang memang seronok lah. Setelah dia tak berjaya pujuk Pakatan Harapan, tak percaya pujuk Perikatan Nasional, apa kata Mahathir cari UMNO pula untuk bekerja sama. Sanggupkah? Sanggupkah untuk dia duk jajah kata UMNO ini kleptokrasi. Lepas tu penjenayah lah, macam-macam lah. Tapi kali ini sanggupkah Mahathir untuk bekerja sama semula hanya untuk semata-mata untuk hidupkan semula peluangnya untuk dalam politik? Itu soalan. Kecewa benar Tun Mahathir nampaknya bila keinginannya untuk bekerja sama dengan PN telah ditolak mentah-mentah oleh Mahyadin Mat Yassin. Sedangkan Tun Mahathir dipetik sebagai berkata, beliau sanggup melupakan perbuatan khianat Mahyadin terhadapnya bagi membolehkan GTA dan PN bekerjasama menghadapi PRU15 yang akan datang. Katanya, kita fikir tak apalah kalaupun dia pernah tikam belakang saya kerana demi bangsa, negara, agama kita sanggup rendahkan diri nak bersama, katanya. Walaupun dia buat khianat kepada saya boleh lupakan perkara itu. Tapi bila kita cuba nak kerjasama dengan Mahyadin, tetapi dia jawab dia tak nak kerjasama dengan sesiapa pun, bukan main sombong, kata bekas Perdana Menteri itu ketika berucap pada program rapat umum GTA Kedah di Alostar semalam tadi. Beliau yang juga pengerusi GTA mendakwa keengganan Mahyadin bekerjasama itu adalah disebabkan yakin PN boleh memenangi PR15 tanpa perlu bersama dengan mana-mana pihak. Dan kerana pengerusi PN itu masih berminat untuk menjadi Perdana Menteri buat kali kedua. Sebelum penolakan Mahyadin ini, Anwar lebih awal telah menolak hasrat dan keinginan Tun Mahathir untuk membuat GTA bekerjasama dengan PH. Malah menurut Anwar, tiada keperluan untuk beliau bertemu dengan Tun Mahathir bagi tujuan itu kerana lebih berfaedah baginya untuk berjumpa dengan rakyat pada ketika ini. Makna kata, malang sungguh perjalanan politik Tun Mahathir bersama GTA dan pejuang yang dipimpinnya sekarang kerana dua blok utama pencabar BN secara terbuka menolak bekerjasama dengannya. Maka apa yang Tun Mahathir perlu lakukan seterusnya? Oleh kerana PH dan PN sudah pun menolak untuk bekerjasama dan kalau bergerak sendirian pula tidak mungkin beliau mampu membawa GTA menang walau satu kerusi pun. Tiada pilihan lain yang boleh Tun Mahathir lakukan melainkan harus memilih UMNO dan BN sebagai rakan kerjasamanya. Kalau dengan PH, Tun sanggup menjilat ludah sendiri dan dengan PN pula sanggup melupakan pengkhianatan Mahyadin, kenapa tidak dengan UMNO dan BN?
Malah jika sebelum PRU14 yang lalu Tun Mahathir juga sanggup mencari Anwar hingga ke mahkamah, tentulah tidak mustahil beliau juga boleh tiba-tiba sampai ke WTC untuk mencari Ahmad Zahid Hamidi. Lagi pula hanya UMNO dan BN saja pilihan yang tinggal untuk diajak kerjasama bagi mengelakkan GTA hilang nyawa dalam politik negara. Tanpa bekerjasama dengan sesiapa, habislah GTA, jawabnya. Bahkan Langkawi pun mungkin tak mampu dimenangi juga. Belum terlambat lagi, carilah UMNO dengan segera sebelum tarikh 5 November tiba. Mana tahu tiba-tiba UMNO pun turut sedang mencari kerjasama. Ditulis oleh Sahabudin Husin, 29 Oktober 2022. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia, selamat malam, bye.